أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid, perjalanan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Mereka juga bersukacita dengan kurniaan Allah balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudara mereka orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, iaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurnia-Nya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh yang menceroboh. Sudah mereka mendapat luka cedera di medan perang Uhud. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka adalah yang di antara mereka yang bertakwa. Ada balasan yang amat besar. Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gurun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka. Lalu mereka berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan ia sebaik-baik pengurus yang terserah kepada segala urusan kami. Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, kaum kafir musyrik. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku Allah. Jangan cuaikan perintahku, dan betul kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu cakap-cakap orang munafik yang berkata selepas perang Uhud, orang munafik berkata, kalaulah kamu tak pergi perang macam kami tak mati. Lalu Allah kata kepada mereka, sila kamu tahan, mati boleh tak mati? Tak boleh mati, semua orang mati muka ajal. Walaupun duduk dalam kota yang teguh, istana yang indah, benteng yang kukuh, dikawal oleh pengawal-pengawal peribadi,
pengawal-pengawal yang banyak, macam-macam obat, tetap mati. Tiap-tiap yang hidup mesti mati, ketentuan Allah Ta'ala. Bila siapa aja mesti mati. Lalu Allah memberitahu tentang mereka yang mati di medan perjuangan menegakkan Islam. Diturunkan ayat, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu sangka orang-orang yang mati dibunuh dalam peperangan menegakkan agama Allah, mereka itu mati. Tidak, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan mereka diberi rezeki. Ulama tafsir meriwayatkan hadis-hadis yang banyak tentang sebab ayat ini diturunkan oleh Allah. Banyak hadisnya. Antaranya hadis menceritakan tentang peristiwa Bi'ru Ma'unah, iaitu rombongan di kalangan Ansar seramai antara 40 hingga 70 orang dihantar oleh Nabi SAW untuk berdakwah, menyampaikan Islam kepada kabilah-kabilah Badui. Bila mereka sampai di lembah kabilah Amir bin At-Tufil Al-Ja'fari, mereka sembunyi di gua. Ada gua kawasan itu. Lalu mereka berbincang, siapa kalangan kamu yang sanggup keluar menyampaikan Islam kepada kabilah ini? Siapa yang sanggup? Lalu mereka memilih Ibnu Malhan Al-Ansari radhiyallahu anhu, semua sahabat di kalangan Ansar. Lalu Ibnu Malhan bersedia, dia pun keluar masuk kampung dan terus menyampaikan ucapan bahawa dia adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan Muhammad itu hamba dan rasulnya. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba keluar seorang dari celah rumah, terus menikam dengan tombak sehingga tembus jasadnya, rusuk kiri sampai rusuk kanan. Lalu dia berkata, Allahu Akbar, qultu wa rabbil Ka'bah. Bila kena tikam, Allahu Akbar, qultu, aku berjaya. Aku berjaya. Jaya mati syahid lah. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah, aku telah berjaya, kata dia. Lalu dia mengangkut sampai ke gua dan mereka diikuti oleh musuh orang-orang Badui tadi. Sampai di gua, mereka yang 70 orang, ada riwayat kata 40 orang, dikepung dan dibunuh semuanya. Dibunuh semuanya. Tak ada siapa dia tahu berita di mana. Lalu mereka berkata, sama ada sebelum itu ada alam barzakh. Mereka berkata, adakah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita tahu apa yang kita terima sekarang? Kita telah diridai oleh Allah. Kita berada dalam syurga, dalam nikmat. Kawan-kawan kita tahu ke tidak? Kita ni dah ada dalam barzakh, dah masuk syurga. Kawan-kawan kita tahu ke tak? Lalu Allah menurunkan ayat memberitahu kepada sahabat-sahabat dengan wahyu. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ Ahya'un rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati dalam perjuangan menegak agama Allah itu mati. Mereka tak mati dalam barzakh. Mereka hidup dalam keadaan diberi rezeki dalam syurga. Hidup yang senang lenang dalam syurga. Beritahu. Allah turunkan ayat. Ini mengikut satu riwayat. Mengikut ada yang lain ditambah kali.
Ditambahkan lagi, Nabi bersabda, Nabi menceritakan, arwahum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqah bil arsi tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil fata'ala ilaihim rabbuhum ittila'atan faqala hal tashtahuna syai'an faqalu ayyu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu nasha' haitsu syi'na faqala bihim thalatha marratin falamma ra'u annahum lan yutraku min an yas'alu qalu ya rab nuridu an turadda arwahuna fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra falamma ra'a annahu laysa lahum hajah taraku. Nabi kata roh-roh mereka berada dalam temolok burung hijau dalam syurga, bergantung di lampu-lampu syurga, di aras. Mereka berterbangan di dalam syurga, berpindah randah dalam lampu-lampu syurga. Lalu mereka menghadap Tuhan mereka. Tuhan bertanya, apa yang kamu mahu? Tuhan tanya mereka. Mereka berkata, tak ada sesuatu yang kamu mahu. Kami bergembira dalam syurga ini mengikut kami suka. Lalu mereka ditanya sebanyak 3 kali. Setelah itu mereka berkata, wahai Tuhan, bolehkah tidak kembalikan semula roh kami ke dalam jasad, supaya kami berperang semula pada jalanmu dan kami mati sekali lagi. Nak minta balik hidup semula, nak perang lagi untuk dapat kelebihan. Bila beritahu kelebihan itu, Tuhan kata tak boleh dah, kerana dah masuk dalam alam barzah. Bila dah mati tak boleh balik semula. Ini mengikut satu riwayat. Mengikut riwayat yang lain, dalam peristiwa perang Uhud, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ini ialah seorang sahabat muda. Ayah dia Abdullah radhiyallahu anhu nak pergi perang Uhud. Dia nak pergi perang, ayah dia tak izin. Mu jaga adik-adikmu. Adik-beradik kat mana? 7 orang adik-beradik, perempuan semua. Mu jaga makmu, jaga adik kamu, jaga baik-baik, dan aku rasa aku akan mati, kata ayah dia Abdullah ni. Bila Jabir pergi ke medan Uhud, tengok ayah dia yang luka, dicincang dalam perang Uhud, dia membuka penutup selimut yang tudung ayah dia, lalu dia menangis. Dia menangis, sahabat-sahabat Nabi tegur dia, jangan menangis, jangan menangis. Lalu Nabi kata, jangan larang dia menangis, biar dia menangis, biar dia menangis, kata Nabi. Kemudian Nabi kata, tak perlu lagi kamu menangis. Di mana ayahmu masih dibayangi oleh sayap-sayap malaikat, sehingga diangkat rohnya. Roh akan diangkat, roh malaikat memayungi jenazah ayahmu, kata Rasulullah pada Jabir. Manakala kawan-kawanmu mati dalam perang Uhud, Allah Ta'ala jadikan roh mereka dalam temolok burung yang hijau. Mereka berterbangan di dalam syurga, memakan buah-buahnya, dan pergi di bawah aras, dan mereka memakan dan minum makanan minuman yang lazat dalam syurga. Kemudian mereka berkata, mudah-mudahan kawan-kawan kami yang ada di dunia tahu apa yang kami terima sekarang ni, supaya mereka bersemangat untuk berjihad. Wahai Tuhan, kembalikanlah kami ke alam dunia untuk kami beritahu. Tuhan kata, tak boleh dah. Kamu telah dikembalikan kepada aku, tak boleh hidup semula. Ini hadis-hadis
yang menyebut tentang kelebihan mereka yang mati syahid. Allah Ta'ala mengatakan bahawa mereka itu hidup di alam barzakh, tidak mati sekali-kali. Kita nampak je mati, tapi ruh mereka hidup di alam barzakh. Berbeza dengan ruh-ruh orang yang lain, mereka berada dalam keadaan yang gembira dan tenang, sehingga minta untuk balik semula ke alam dunia. Disebut dalam hadis, Nabi bersabda, aku nak supaya aku berjuang dan aku dibunuh. Aku hidup semula. Aku dibunuh lagi. Aku dihidup semula. Aku dibunuh lagi, kata Nabi beberapa kali. Demi mendengar kelebihan mereka yang mati dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Oleh kerana itulah, maka orang Islam berebut untuk mati bagi menegakkan agama Islam, bukan berebut untuk hidup. Kita dak belajar ilmu dak lu berjajak mati. Sahabat-sahabat nak mati. Kita ni biar dak lu. Biar dak lu, biar dak mati. Kalau boleh mereka nak mati, Allah Ta'ala jadikan payah untuk mati. Dan mereka menang dalam perjuangan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Mati syahid ni bukannya mudah. Mati syahid ni orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, diberi oleh Allah Ta'ala. Usaha nak mati syahid, tak mati. Mati di atas permainan ni. Khalid bin Walid yang disebut kisahnya tadi, seorang panglima yang menunjukkan keikhlasannya, mati di atas hamparan. Mati di atas lembek. Dia sakit, mati, dia menangis. Lalu orang kata ke dia, wahai Khalid, menangis apa? Mu banyak berjuang. Zaman Nabi mu berjuang, zaman Abu Bakar mu berjuang, zaman Umar mu berjuang. Banyak perjuanganmu, sehingga tubuh dia penuh dengan parut luka. Khalid bin Walid ni, mu banyak berjuang. Kalau Khalid, aku berjuang bersungguh-sungguh sejak zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Aku harap aku mati di medan perang. Tiba-tiba mati di atas hamparan. Hina mati aku macam mati buta, dia kata. Mati aku ni mati hina, tak mati medan perang. Dia nak mati di medan perang. Bila mendengar janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, farahina bima atahumullahu min fadlih, mereka yang mati syahid itu bergembira dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka daripada kelebihan dalam syurga. Wa yastabshiruna billadhina lam yahqu bihim alla khawfum alaihim wala hum yahzanun. Mereka bergembira dan mereka nak beritahu berita gembira kepada rakan-rakan mereka yang ada dalam dunia. Nak beritahu, nak royak pada rakan mereka yang ada atas dunia ni bahawa mereka telah mendapat nikmat yang besar dalam syurga kerana perjuangan ini. Nak beritahu bahawa mereka tak takut, mereka tak sedih tinggal keluarga dengan sebab mereka mati. Allah Ta'ala memberi jaminan bila mereka mati syahid, mereka boleh memberi syafaat sekurang-kurangnya 70 orang keluarga yang masuk neraka. Keluarga yang masuk neraka boleh beri syafaat selamat dari neraka seorang yang mati syahid. Dengan sebab itulah orang Palestin hari ini gembira bila ada anak, ada keluarga mati syahid. Orang Palestin yang nama Yahudi hari ini berebut supaya ada keluarga yang mati syahid. Lepas seorang kerana mereka tahu kelebihan seorang mati syahid ni boleh tolong 70 orang keluarga dia yang masuk neraka, selamat daripada neraka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.